Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang bersama-sama saya, Syafirul Syafiq Saadin dalam ruangan podcast Sidang Meja Makan. Kepada yang baru bertandang, selamat datang. Kepada yang kembali lagi, semoga Anda sentiasa dirahmati. Sidang Meja Makan adalah dedikasi khas untuk semua kita berkongsi motivasi diri, berkongsi perjalanan dan pengalaman diri, supaya kita tidak pernah rasa kerdil dan sendirian, karena Allah sentiasa ada. Podcast Sidang Meja Makan dalam episod yang lepas ada menyenaraikan ataupun menghuraikan kelebihan, kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang dalam usia lingkungan umur 30 hingga 40 tahun untuk bersaing dalam pasaran kerja yang lembab akibat daripada kegawatan ekonomi yang melanda negara dan dunia hari ini. Untuk episod kali ini, pastikan anda teruskan mendengar sehingga ke akhir rancangan kerana kita akan mengupas pula jangkaan saya tentang senario-senario yang mungkin dan akan berlaku daripada Oktober 2020 yang tidak lama saja lagi, dan impak yang akan dirasai oleh kebanyakan kita bila moratorium yang sedang kita nikmati hari ini berakhir. Sebelum itu, kepada anda yang telah pun mendengarkan episod-episod terdahulu dalam Sidang Meja Makan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Teruskan sokongan anda dan jangan lupa subscribe. Baiklah, secara amnya, semua kita, termasuk saya yang bercakap, bergembira bila Perdana Menteri dan Kerajaan mengumumkan pemberian moratorium secara blanket, secara keseluruhan, pukul rata untuk semua orang di Malaysia pada April 2020 yang lepas. Kerana ketika itu, hampir semua kita berdepan masalah, hilang pendapatan, hilang sumber pencarian dan sebagainya akibat daripada PKP yang dilakukan dan berpanjangan. Jadi tidak dinafikan ianya meringankan bebanan kita orang perseorangan dan juga peniaga kecil, khasnya dalam kelompok M40, B40 dan PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Kerana ini adalah segmen masyarakat yang sangat terjejas teruk dan sangat-sangat memerlukan aliran wang tunai di tangan untuk menampung keperluan sehari-harian. Jadi tindakan kita untuk mengambil moratorium ini sebenarnya adalah tepat dalam keadaan yang terdesak. Kita tidak punya pilihan lain ataupun pilihan sumber pendapatan yang lain, memandangkan kita terpaksa duduk di rumah. Dan kebanyakan kita sebenarnya tidak ada tabungan simpanan yang banyak. Jadi persoalannya hari ini, apakah kita hari ini sebenarnya sudah pun bersedia untuk berdepan dengan cabaran ataupun realiti kegawatan dunia bila moratorium yang sedang kita nikmati hari ini ditamatkan. Pertama sekali kita kena faham yang suka atau tidak kegawatan sudah pun berlaku. Malah dari segi definisinya sekalipun, iaitu ekonomi negara perlu menguncup untuk 2 kuartal berturut-turut sudah pun berlaku. First quarter of this year 2020 sudah pasti ianya menguncup. Kemudian ketika PKP dan PKPB berlangsung in the second quarter of this year, ekonomi negara menguncup lagi. Maka dari segi definisinya sekalipun kita sudah masuk recession mode. Kegawatan sudah berlaku. Cuma yang mengherankan saya dan kebanyakan daripada kita ialah bila kita pandang kanan dan pandang kiri, orang ramai masih berbelanja. Masih punya kuasa belanja dan boleh berbelanja macam biasa. Kenapa? Why? Yang pertamanya adalah sebabkan oleh moratorium itu sendiri. Kita ada lebihan wang di tangan. Moratorium ini menyebabkan kita, saya kira secara anggaran saya, kita ada RM1,000 atau RM2,000 lebihan untuk setiap isi rumah. Dan lebihan wang di tangan ini menyebabkan kebanyakan kita mampu berbelanja. Keduanya, suka atau tidak, wujudnya satu golongan dalam masyarakat kita yang sebenarnya tidak pun terjejas dari segi kewangan mereka. Mereka ini adalah mereka yang secure dari segi penjawat awam, pekerja-pekerja GLCs, pekerja yang mungkin bekerja dengan investment banks dan sebagainya. Mereka yang despite cakap-cakap kegawatan,
masih punya kuasa belanja yang sama, masih punya kuasa beli yang sama. Dan disebabkan segmen ini besar dalam masyarakat kita, maka it skewed our perception. Ia memesongkan persepsi kita tentang realiti kegawatan ekonomi yang sebenarnya kita sedang rasai. Dan hari ini, kita boleh bahagikan negara kita secara amnya kepada dua golongan. Yang tidak terjejas seperti yang saya katakan awal tadi, ataupun yang terjejas. Mereka yang kebanyakannya bekerja sendiri, mereka yang kebanyakannya bekerja dengan swasta, yang sama ada sudah pun kehilangan pekerjaan pada masa ini, ataupun sudah pun dipaksa menerima potongan gaji, ataupun mereka yang mungkin masih bekerja dengan potongan gaji tapi sedang staring down the road of unemployment. Tapi disebabkan oleh moratorium ini tadi, keadaan atau realiti ekonomi ini tidak nampak dengan jelas. Tapi bila moratorium hari ini akan ditamatkan tidak lama lagi, kita akan menyaksikan kuasa beli rakyat akan turun dengan mendadak. Ekonomi lokal akan jadi sluggish, akan jadi lembab. Perniagaan, syarikat-syarikat, perusahaan pada masa itu akan meningkatkan supply, akan meningkatkan production sebab mereka nak recover their losses sebelum ini. Tapi dalam masa yang sama, masyarakat akan tighten their belt. Masyarakat, orang ramai, kita semua akan berbelanja pada perkara yang sangat perlukan kerana kita sudah tidak ada wang lebihan di tangan. So akan jadi perkara bila menyaksikan lambakan produk, lambakan supply di pasaran. Dan kita akan berdepan dengan keadaan bila ada oversupply dan low demand. Dan bila perkara ini berlaku, syarikat-syarikat akan mengambil tindakan untuk cut the supply. Sebab produk ataupun supply yang berada di pasaran sudah tak dapat dijual lagi dah kerana oversupply tadi ni. Bila syarikat cut the supply, yang berlaku seterusnya ialah pekerja-pekerja yang masih retain their job for now akan dihentikan. Maka lagi ramailah yang akan menganggur. Bila makin ramai yang menganggur, tak mampu beli barang, maka makin kecil kuasa beli rakyat. Maka apa akan jadi? Makin parah ekonomi lokal. Dan kitaran ekonomi ini akan teruk sangat ini akan berterusan unless dua perkara berlaku. Ada intervention daripada kerajaan atau ada suntikan dana dari pelabur luar ataupun foreign investment. Jadi, tak hairan ada cadangan yang sudah pun kita dengar semenjak bulan 6 hari itu lagi daripada pelbagai pihak, NGO, perseorangan, persatuan dan sebagainya yang memohon kepada kerajaan untuk memanjangkan moratorium ini. Tapi secara peribadinya saya memikirkan dan saya merasakan yang government hari ini, kerajaan hari ini tidak akan berbuat demikian ataupun mungkin lebih tepat lagi tidak boleh berbuat demikian. Sebab I believe that government sudah pun lakukan yang terbaik dan mereka sudah they have done expanded dia punya capital, political capital dia punya capital will and do everything they can to twist the arms of the bank untuk bagi kita moratorium selama 6 bulan. It's not easy. Dan let us not kid ourselves. Mana ada bank yang suka-suka nak bagi kita moratorium macam yang kita nikmati sekarang. So, government mungkin tak boleh lagi dah nak step in and do the same thing lagi dah. Dan ini mungkin lebih jelas apabila kita dengar finance minister kita, Tengku Zafrul, ada bercakap di parlimen baru-baru ini yang it will be up to the banks untuk bantu kita restructure kita punya debt dan kita punya loans. So, selepas ini, kita akan berdepan ataupun berurusan dengan banks kita sendiri untuk perihal loan kita. So, tak pelik lah kalau lepas ni kita akan dengar maybe ada ramai yang kena memanjangkan balik tempoh pinjaman. Kalau yang dah tinggal 15 tahun, mungkin kena panjangkan balik kepada 35 tahun. Mungkin lepas tu ramailah yang kena bekerja sehingga umur 75 tahun untuk membayar ataupun serve back the loans. Dan jangan terkejut juga kalau lepas ini ada ura-ura yang kita dengar-dengar nak raise the 35 years cap untuk loan rumah ni tadi. Maybe kita boleh jadi macam Jepun, bila hutang rumah ini boleh diwariskan pula kepada anak. Dan ini tak kira lagi the accrued interest along the way. So saya jangkakan ramai daripada kita yang tak mampu nak membayar loan ataupun komitmen bulanan.
Jadi akan banyak kes-kes jual kereta, jual rumah just to survive. Akan banyak kita dengar. Dan menjelang Januari, Februari, mungkin March, ramai yang akan jadi defaulters sebab tak mampu nak bayar loan dan akan dideclare bankrupt. Dan kita jangan lupa, itu berkaitan dengan kita, orang kebiasaan, orang kebanyakan. Kita jangan lupa yang PKS, perusahaan kecil sederhana juga akan mula bayar loan mereka masing-masing bermula daripada Oktober. Dan mereka juga akan berdepan dengan masalah yang sama dengan kita. Maka banyak lagi lah syarikat yang akan muflis, gulung tikar, dan whatever numbers of workers yang retain under them akan juga hilang pekerjaan. Remember, apa yang saya cakapkan earlier, that it will only become worse unless two things happen. Government intervention dan suntikan dana daripada pelabur luar. Suka atau tak suka, kita kena terima hakikat yang kita sudah pun berdepan dengan political instability dalam negara for quite some times. Tanpa kerajaan yang kuat, intervention dalam pasaran ekonomi lokal tak boleh dilakukan. So one option is out already. Macam mana? How about the foreign investment? Cakap-cakap orang politik hari ini, banyak dalam 1 atau 2 bulan yang kebelakangan ini, banyak berkisar tentang snap general election. Pertukaran kerajaan ataupun percubaan untuk mempercepatkan pilihan raya. Saya tak mau menghurai panjang tentang hujahan politik mereka masing-masing, tapi apa yang saya nak katakan ialah pertukaran kerajaan ketika kita sedang berdepan kegawatan, apatah lagi kegawatan global seperti hari ini, adalah langkah yang langsung tidak membantu ekonomi kita. Kita kena faham, dunia seluruhnya sedang gawat. Saya tak bercakap tentang Asia, krisis Asia ataupun krisis Southeast Asia yang kecil. Kita bercakap tentang dunia seluruhnya sedang gawat. Kalau ada sekalipun, tak ramai yang mampu melabur dalam keadaan ini. Semua negara, semua syarikat besar di mana juga sedang berdepan masalah ekonomi masing-masing. Dan jika kita tengok rekod setiap kali general election ini dilakukan, ianya menunjukkan yang pertama, sama ada kita punya bursa saham akan tank before the GE, atau bursa saham kita akan plateau, akan mendatar, tak ada banyak sangat perubahan yang teruk sebelum GE. Kenapa? Kerana pelabur akan mengambil langkah untuk tunggu dan lihat. Sebab foreign investment ni kita kena faham, dia cuba untuk mendapatkan terms ataupun terma yang terbaik yang memihak kepada mereka untuk mereka masuk melabur dalam negara. They will wait for the next 3 or 6 months untuk kita lakukan general election. Kemudian they will wait another 3 to 6 months before they invest their money, sebab mereka nak tengok polisi government yang baru yang dipilih nanti ni, sama ada government ini mesra pelabur, sama ada they can have a good offer, a favorable offer to them. Adakah polisi government ini boleh diterima oleh mereka dan sebagainya. Dan apa maksudnya ini? Ini maksudnya ialah lagi lama landscape politik kita tidak stabil, makin parah ekonomi kita dan makin melaratlah kita, rakyat jelata. Konklusinya, daripada analisis yang dibuat sebentar tadi, saya boleh katakan kita sebenarnya tidak bersedia langsung untuk berdepan dengan realiti kegawatan ekonomi. Keadaan ekonomi ini akan jadi lebih parah bila Oktober 2020 moratorium yang kita sedang nikmati ini untuk semua ini ditamatkan. Sebab kita akan hilang satu apparatus yang so far dah help us cushion the impact of kegawatan, dan so far has helped us sustain the local trade secara serentak. Dan lebih menakutkan lagi, jika anda perasan dalam semua analisa saya tadi, senario yang kita bercakap adalah senario yang kita sudah pun selesai, atau kita sudah pun menyelesaikan fasa COVID-19 dan kita sedang menumpukan kepada ekonomi. Sedangkan hakikatnya COVID-19 masih ada dan masih berlegar-legar di sekeliling kita. Jadi bayangkan jika gelombang kedua COVID-19 ini muncul di Malaysia. Hari ini, negara-negara yang dianggap berjaya
berdepan dengan COVID-19 sebelum ini, macam Australia, Jepun, Hong Kong dan sebagainya, sedang bergelut dengan serangan gelombang kedua COVID-19. Jadi tak hairanlah Perdana Menteri KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, telah pun go on air on national TV untuk mengingatkan kita, rakyat, yang ianya boleh berlaku di Malaysia sebenarnya. Malahnya kalau kita lihat trend ataupun unjuran terbaru, memang ada kemungkinan yang ianya berlaku di Malaysia. Tuan-tuan, saya tak tahu macam mana dengan tuan-tuan, tapi saya secara personal dan peribadi, saya tak mahu sekali lagi berdepan dengan PKPB. Bagi saya, biarlah kita bergelut dengan isu ekonomi dalam keadaan kita mampu keluar bekerja, kita mampu keluar menggerakkan tulang empat kerat kita cari rezeki, daripada terperap di rumah melihat anak bini merintih kelaparan. Sekali lagi, kepada semua yang teruskan mendengar sehingga ke penghujung episod, saya doakan anda untuk terus berbahagia. Jangan lupa, pastikan anda turut mendengarkan episod Sidang Meja Makan yang terdahulu dengan minda yang terbuka. Jika anda fikir ada manfaat daripada kata-kata saya ini, saya mohon jasa anda share this podcast as much as possible supaya apa juga kebaikan darinya dapat dipanjang-panjangkan. Dan jangan lupa subscribe podcast Sidang Meja Makan. Semoga dengannya usaha kecil saya diberikan kekuatan, berterusan dan istiqamah. Hingga bertemu lagi dalam episod seterusnya, jutaan penghargaan untuk anda yang meminjamkan masa dan telinga. Teruskan sokongan anda dan saya doakan anda bahagia sentiasa. Percayalah, pada saat kita tenggelam punca, Allah sentiasa ada.